nak kongsi sikit. Kalau kita nakkan kebahagiaan rumah tangga, tuan-tuan, selalu kenapa punca perceraian? Jika mana ia berkahwin atas dasar nafsu, bukan atas dasar iman, bukan atas dasar fitrah. Kita pilih isteri kita sebab dia comel. Dia comel, dia cantik. Rupanya pada jasad dia cantik, tetapi pada batiniahnya tidak cantik. Maka salihah itu bukan terletak pada rupa yang cantik. Tuan-tuan, kalau kita tak mau isteri kita nusus, bermula daripada suami yang bijak, mengekalkan akan kehidupan seperti mana hari pertama kita setelah bernikah. Tak ada orang tak seronok ketika ia bernikah. Sebab itu kata ulama, satu zaman orang ketawa, kita ketawa. Tatkala kita menikah, semua orang seronok. Dan kita seronok. Kita seronok, tuan-tuan. Walaupun berhutang dekat public bank, tuan-tuan, nak kahwin, ambil personal loan, anak 3 orang tak habis bayar loan lagi, punya teruk nak nikah zaman sekarang ni. Allahu Akbar. Maka pada hari pertama, suami dan isteri ni, dia akan rasa kegembiraan yang cukup baik. Tetapi masalahnya, kita tidak kekalkan apa yang kita buat pada hari yang pertama, sampailah 30 tahun kita berkahwin. Mula-mula kita kahwin, tuan-tuan, kalau zaman dulu-dulu ada makan beradab. Makan beradab, tuan-tuan tengok orang makan dulu-dulu makan beradab macam mana? Cawan ni disilang macam ni. Silang. Ni orang bodoh makan nama dia. Payah nak silang buat apa? Suap macam tu dah lah, duk silang buat apa lagi? Bodoh. Benda senang bagi susah. Senang, makan senang. Ambil suami, ambil ni suap kat isteri, isteri suap kat suami. Tak payah gaduh duk silang lah. Bodoh, nak kata bodoh. Jalan nak pergi masjid, straight. Dia pergi konon nun. Jauh. Jauh, dia pusing. Ini kata bodoh. Senang, hak senang. Islam itu mudah. Tapi kita menyusahkan diri kita. Sebab itu, apabila kita mengekalkan perkara-perkara ketika awal perkahwinan, mengikut kehendak Islam, insya-Allah sampai bila-bila tuan-tuan bahagia. Tuan-tuan, Rasulullah suruh kita makan dalam dulang, dalam satu tempat. Makanan yang berkat adalah makanan yang banyak tangan. Jangan mula-mula kahwin saja tuan-tuan makan sepinggan. Lepas dah lama kahwin, larat lagi nak minum segelas. Larat lagi tak? Kita tanya, yang ni gelas siapa ni? Ni gelas mak lah. Tak larat aku Gigi kelarah tak gosok 3 hari tu. Tak lalu, tuan-tuan. Baik. Minta maaf cakap, live lah, lantak apa. Ni saya nak sebut. Ketika seseorang itu bersama dengan isteri dia, pasal apa semua elok? Elok isteri kita, elok kita. Ketiak hangit tu kita boleh tahan elok Peluh yang busuk tu kita boleh dakap elok Pasal apa, tuan-tuan? Aku tanya ni. Pasal apa? Pasal apa ketika itu? Moderator jawab, nafsu. Salah. Tolak 10 markah. Bukan sebab nafsu, tetapi sebab kasih sayang. Orang yang boleh bersama, suami yang boleh bersama dengan isterinya apabila dalam keadaan suasana kasih sayang. Tengah bergaduh boleh bersama, tuan-tuan. Ni tengah bergaduh ni. Isteri nun sebelah nun, suami belah nun. Tepuklah berapa kali meja ni, tak datang lah. Dah kau pergi ya, dah kau jahannam lantak, dia kata.
Lantar dia dah. Gatal dah tutur nak menikah lain ke dah. Dia marah sangat kalau dia rukun iman ni, dia percaya semua tuan-tuan. Tapi sampai rukun iman yang ke-6 dia tak percaya dah. Beriman dengan qada dan qadar Allah. Dia ingat laki dia gatal tu dah tentu kahwin kot. Semua telah ada di dalam takdir Allah. Berimanlah. Satu tolak kafir tak? Orang perempuan kafir tak kafir ni? Kafir ke tak? Dia angguk tu cukup lah tu. Gatal lah macam mana suami dia. Gatal macam mana. Itu dosa suami dia dengan Allah. Tetapi dalam takdir Allah, dalam qada Allah tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Tetapi dalam qada Allah kata berlaku. Berlaku tuan-tuan. Suami dia senyap. Tawaduk sungguh dah rumah. Tengok tuan-tuan. Ada 3 orang habis ni cukup 4 koram tuan-tuan. Alasan mana? Outstation kata. Dah mati baru tahu. Saya isteri almarhum. Lah bila Pak Ham nikah dia dah. Nampak? Masya Allah. Sebab itu kena kekalkan. Tuan-tuan. Kemudian isteri ni dia memang senang nusus. Sebab orang perempuan ni dia main dengan perasaan. Orang lelaki ni dia main dengan akal. Sebab itu orang lelaki kuat bohong. Faham tak? Dia kuat bohong sebab akal dia panjang. Orang perempuan dia main dengan perasaan. Akal dia pendek. Orang perempuan ni semua pendek. Akal pendek, agama sikit. Agama sikit apa dia? Kita laki-laki semayang sebulan penuh. Dia semayang sebulan tak penuh. Akal dia pendek. Akal kita panjang. Sebab itu perasaan, mereka bermain dengan perasaan. Sehingga mereka boleh melakukan perkara-perkara yang menolak, yang melanggar akan syariat Allah. Kita fikir dulu nak cakap. Kita akan fikir dulu. Betul yang kuat menangis dia orang tuan-tuan. Tak? Kuat teriak. Tengok ni. Pasal apa teriak ni? Dia kata, gelang ni hilang bang. Dia kata, ni bang, ni gelang pusaka bang. Laki dia kata, relax lah. Kata, ada duit sikit kita gantilah, kita beli lain lah. Kan? Tak boleh, dia kata, nak gelang hak tu arwah mak tu bagi, dia kata. Bodoh betul. Teriak sampai teruk-teruk, gelang tu boleh dapat balik tak? Tak boleh dapat balik. Nak teriak buat apa? Sebab mereka menggunakan perasaan, bukan menggunakan akal. Orang laki-laki dia guna akal. Dia tak teriak tuan-tuan. Dia tak nangis. Dia cakap, insyaAllah nanti kita beli lelah. Abang gantilah. Saat hilang gelang, dengan saat janji dia, 5 tahun dah tak ganti-ganti. Ni orang lelaki. Akal dia panjang. Dia memang pandai cakap ni. Masya Allah. Petun nak kan, Qurratu ain, nak dapat anak yang baik, isteri yang baik yang tidak nusus. Sebab mereka ni memang senang nusus. Senang. Perempuan ni, isteri ni memang senang nusus. Bukan payah sangat. Kita minta air tuan-tuan. Tolong bancuh abang TO. 3 kali cukup. TO mana TO? Dia buat sengah. Dia baca WhatsApp. Tu dia gelak seorang. Bini aku gila dah. TO mana anda TO? Sekejap abang. Kita dah kecil hati lah ni. Kita kecil hati dah. Nampak? Dia tak perasan bahawa dia telah nusus. Sikit lah. Maka saya bagi jalan keluar. Tiap-tiap hari kena minta maaf dengan suami kita. Muslimat, ni bukan tahu ni, balik buat. Tiap-tiap hari jumpa suami kita, bang, saya minta maaf zahir batin.
Yang tu yang saya buat dengan isteri saya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Zaujah saya hari-hari dia minta maaf dengan saya. Saya pun minta maaf dengan dia, tapi tak hari-hari, ada hari-harinya. Biasalah suami ego, Ustaz. Suami ni nak cerita ego. Tapi kalau kita bolehlah ucap, abang minta maaf, Masya Allah. Kalau suami ni dia boleh tundukkan keegoannya, insya Allah isteri akan tunjuk. Tuan-tuan, perempuan ni dia nampak lembik ni, tuan-tuan, tapi dia ada satu kuasa lain. Dia ada satu kuasa yang boleh menjatuhkan laki-laki. Dia nampak macam tu, lembik terang, nampak muka macam tak larat. Kita nampak macam gagah kan, tersendu sadu lah. PJ main kat berau, abang sadu. Kalah dengan perempuan, malu abang sadu. Masya Allah, nampak lembik. Tengok sekali kita bergaduh dengan dia, 3 hari tak masak. Hidup kita teratur tak, tuan-tuan? Hidup kita tak teratur. Baju tak gosok, nampak? Makanan kita tak betul dah. Dia sanggup masuk neraka, tuan-tuan. Dia tak kisah dia bergaduh dengan kita 3 hari seminggu, dia takkan tegur kita. Dia sanggup masuk neraka, alang-alang masuk neraka, biar neraka jahanam, dia kata. Ni perangai depa ni. Dia tekad sungguh. Dia tekad sungguh. Dia takkan ganjak dengan keputusannya. Tetapi mereka adalah orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa pula, tuan-tuan? Siapa yang larat puasa sunat? Suami ke isteri yang larat puasa sunat? Suami, aku tanya ni. Dia orang belakang tu yang puasa sunat, mereka tidak kuat. Mereka lemah. Kita kuat. Angkat padi 1 gondi, relax tuan-tuan. Masa saya umur 11 tahun dulu, saya pernah lah pukul padi dekat bagan sik ni, kat bendang sik tu. 2 gundi tu saya boleh pikul, tuan-tuan. Kalau setakat simen 2 beg ni, tuan-tuan jangan challenge saya lah, dululah. Sekarang cerai habis aku. Kita kuat. Tapi kita tak boleh puasa sunat Senin Khamis. Puasa Muharram 1 sampai 10, puasa Zulhijjah. Siapa yang puasa? Dia orang. Nampak tak? Dia orang ni hampir dengan Allah. Kerana apa? Mereka tidak kuat, tetapi himmah mereka tinggi. Kemahuan mereka tinggi. Kita kuat, tapi kita kemahuan tak tinggi, tuan-tuan. Dia orang tak kuat, tapi kemahuan dia tinggi. Tuan-tuan tengok, dia nak beli lansir baru. Dia kumpul duit setahun tau. Kemahuan yang tinggi. Selik. Kadang-kadang dia ambil duit kita sikit, kita tak perasan. Pencuri paling mahir sikit depa. Kita tak perasan dia boleh ambil duit dalam dompet kita tu. Tak perasan, tuan-tuan. Kita boleh, maknanya kita saling percaya, mempercayai. Ini dia kata musuh tikam kat belakang depa lah. Hebatnya mereka ini. Sebab itu kalau kita nakkan baiti jannati, satu lagi, tuan-tuan, jangan panggil isteri kita dengan panggilan yang tidak baik. Satu hari saya pergi, Masya Allah, saya pergi kedai Cina, tuan-tuan. Saya panggil isteri saya sampai lah lagi sayang. Dia kata, sayang, Cina tu tengok aku janggut dah putih lah. Dia kata, orang tua ni orang tua ni panggil bini dah sayang. Dia tanya saya, Haji, mau tanya sikit boleh tak? Boleh? Yang ni bini muda ke, Haji? Pelotak hang, aku cakap. Walaupun Rasulullah panggil Aisyah macam mana? Bolehlah, orang pun petikai. Dia kata Aisyah masa tu muda, Ustaz. Rasulullah panggil Aisyah dengan Humairah. Isteri saya bukan sebaya dengan Aisyah. Isteri saya sebaya dengan Rosmah. Dia kata, silap. Tersilap, tersebut nama keramat pula. Allah.
Minta maaf lah. Hai. Ni habis dengan dah ni silap-silap ni pengerusi kena cantik apa masjid ni. Dia bukanlah sebut nama keramat ni. Baik. Jadi muslimah, jangan selalu rasa diri ni Allah kami ni selalu dipinggirkan, tidak. Sebab itu Allah jadikan sesuatu perkara ini tak ada yang tidak ada yang tidak sempurna. Allah jadi bagi kaum laki-laki, kami ni jadi suami dan kami tidak boleh buat apa pekerjaan isteri. Walaupun seorang suami dia berkehendak sesuatu yang banyak daripada isterinya. Tapi saya nasihat juga suami-suami malam ni, kalau kita berkehendakkan sesuatu yang banyak daripada isteri kita, maka hendaklah kita memberikan yang banyak juga pada isteri kita. Kalau kita nak sesuatu daripada orang lain, kita mestilah memberi sesuatu, insya-Allah kita akan menerima sesuatu. Macam mana hak moderator kita nyanyi tadi, dia isteri, dia kawan, kita kena petikai. Kita buat tak isteri kita kawan? Kita buat tak isteri kita sebagai sahabat kita dalam kehidupan kita? Ataupun kita anggap isteri kita ini sebagai orang gaji kita? Tuan-tuan, saya pernah dengar seorang suami, dia maki isteri dia. Dia maki isteri dia dengan makian yang kita sendiri tak boleh terima, tuan-tuan. Dia maki isteri dia. Saya pegang suami dia. Aku bukan pembela wanita, bukan. Saya pegang suami dia. Saya kata, sampaikan dia keluar satu kalimat, dia maki isteri dia dengan panggilan domo yang pendek, tuan-tuan. Marah sangat. Tuan-tuan faham tak ni aku cakap ni? I think style Ustaz Fawaz. Faham ke tak ni? Dia kata. Yang tu aku tak buat hak tu. Tuan-tuan, sebenarnya saya rindu Ustaz Fawaz. Rindu sangat lah. Tak dapat nak jumpa. Kadang kita tak teringat kawan-kawan ni. Rindu menitik air mata. Rindu. Baik. Maka saya tarik suami, saya tanya, kenapa yang kamu kata isteri kamu babi ni? Marah sangat Ustaz, dia tak ikut agama dan sebagainya. Kalaulah perkataan tu boleh keluar daripada mulut kamu, malam ni kamu tidur dengan dia, bermakna kamu telah tidur dengan seekor babi. Tak itu lah. Marah sangat dengan isteri kita, babi malam lagi tidur dengan dia. Petang, siang tadi kita dah cakap dah, dia ni dah mulai pendek. Malam ni yang kita tidur ni siapa dia? Lepas tu dia orang boleh balas balik. Petang tadi kata babi, malam ni tidur dengan babi. Ini dia kata. Kelaku babi betina, hang babi bah, dia kata. Nampak? Dalam diam-diam. Kenapa mereka nusus? Mungkin disebabkan kita. Kenapa mereka nusus? Mungkin disebabkan kita membuka ruang dan jalan supaya isteri kita menjadi isteri yang nusus. Pimpin tangan dia orang, tuan-tuan. Pimpin tangan. Saya ikhlas. Walaupun ada rakaman lantak pergi ya, orang nak kata aku kata apa, keyboard warrior. Hampa jaga keyboard warrior. Pagi Jumaat saya tak selalu semayang di masjid sujud sejadah, tuan-tuan. Orang tanya saya, pasal apa Ustaz? Saya kasihankan dengan isteri saya. Dia teringin nak sujud sejadah. Apa salahnya dalam satu bulan kita menjadi imam kepada isteri dia untuk sujud sejadah sama-sama dengan isteri kita. Sebab kita ada ruang dan peluang banyak pagi Jumaat. Apa salah? Dalam sebulan, satu pagi Jumaat, kita semayang dengan isteri kita. Dia dah puas dah, tuan-tuan, semayang dengan tu imam masjid. Dia nak jadikan kita ini sebagai imam. Yang ni suami aku, yang ni imam aku, yang ni yang pimpin aku.
Tak pernah dalam seumur hidup kita bawa isteri kita sujud sejadah sama-sama kita. Macam mana kita nak makmum yang baik? Kalau kita bukan suami yang baik, wa ja'alna lil muttaqina imama, kena dapatlah. InsyaAllah tuan-tuan.